Penutupan semua sekolah di Pasir Gudang dilanjutkan. Perolehan aset tabung haji meningkat 76.5 bilion ringgit. Sultan Selangor arah pusat tahfiz tidak berdaftar ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mayat dua warga Malaysia mangsa kejadian gempa bumi di Lombok, Indonesia akan dibawa pulang dengan penerbangan Garuda Indonesia pada jam 9.40 pagi esok. Pesawat dari Lombok itu akan melakukan transit di Jakarta sebelum meneruskan penerbangan ke Kuala Lumpur. 14 lagi warga Malaysia yang terselamat akan pulang dengan pesawat Air Asia AK307 malam ini. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Malaysia ke Indonesia, Zamsyari Syahran berkata, pegawai kedutaan sudah berada di Lombok untuk memberikan bantuan kepada mangsa. Sebelum ini, pihak berkuasa Indonesia mengesahkan dua warga Malaysia maut akibat dua gempa yang melanda Lombok malam semalam. Mangsa dikenal pasti sebagai Datin Tai Siu Kim, 56 tahun, Timbalan Ketua Pengarah Eksekutif Sin Judili dan seorang lagi wanita dikenali sebagai Lim Sahwah. Sekumpulan 36 pelancong berada di air terjun Tiu Kelab Senaru, Lombok Utara apabila gempa berkekuatan 5.4 magnitud melanda kawasan itu, diikuti dengan satu lagi gempa susulan 5.1 magnitud. Mayat Lim berjaya dibawa keluar dari bawah runtuhan batu seawal jam 10 pagi tadi waktu tempatan. 5 daripada 9 mangsa yang mengalami kecederaan ringan telah mendapat rawatan di sebuah hospital berdekatan dan dibenarkan keluar. Siang tadi, Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia BNPB mengesahkan seorang warga Indonesia meninggal dunia dan 2,108 penduduk sekitar terjejas akibat gempa bumi. Ketika terjadi guncangan gempa, batu-batuan yang ada di air terjun runtuh, kemudian menimpa korban, sehingga meninggal dunia di tempat, dan kemarin terus dilakukan evakuasi. Gempa turut menyebabkan 525 rumah rosak. Penutupan semua 111 sekolah di Pasir Gudang Johor berikutan pencemaran sisa kimia di Sungai Kim Kim akan diteruskan sehingga cuti sekolah yang bermula 22 Mac. Menteri Pendidikan Dr. Mazri Malik berkata maklumat mengenai pembukaan semula ke semua sekolah terbabit akan diumumkan kelak. Menurutnya langkah itu dibuat sebagai langkah berjaga-jaga. Tambah Dr. Mazri, kementerian juga belum memutuskan untuk menetapkan kelas tambahan bagi menggantikan kelas yang tertinggal. Bagaimanapun katanya tiada sebarang perubahan berhubung jadual peperiksaan. 13 Mac lalu kesemua 111 sekolah yang berkenaan diarahkan tutup sebagai langkah berhati-hati selepas ramai murid dan pelajar serta orang awam terjejas akibat pencemaran sisa bahan kimia. Sementara itu, penduduk Taman Tanjung Puteri Resort di Pasir Gudang mendakwa menjumpai lokasi baru pembuangan sisa kimia. Ini susulan penemuan beberapa tong biru yang dipercayai mengandungi bahan kimia yang dibuang di Sungai Sembilang kira-kira 200 meter dari Sungai Kim Kim. Kita jumpa benda ni dah lebih kurang sebulan yang lepas, tapi kita masih buat tak tahu. Cuma ketika kekecohan ini berlaku di Sungai Kim Kim, jadi kita dimaklumkan oleh pencari ayam, jadi kita datang tengoklah dalam masa 3-4 hari yang lepas. Dan kita pun telah laporkan tapi tidak ada tindakan sampai ke hari ini. Katanya sekitar tempat pembuangan itu berbau seperti cuka. Penemuan terbaru itu mencetuskan kebimbangan di kalangan penduduk kerana bahan kimia berkenaan sengaja dibuang pihak tertentu di bawah sebuah jambatan yang menghubungkan Taman Pasir Putih itu. Lokasi pembuangan pula hanya 500 meter di belakang Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tanjung Puteri Resort. Tinjauan mendapati 3 tong berwarna biru di bawah jambatan yang agak sunyi. Polis turut memasang pita kuning bagi mengelak orang ramai memasuki kawasan berkenaan sementara pihak bomba dan penyelamat tiba untuk membuat pemeriksaan. Pasukan unit bahan berbahaya Hazmat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia turut berada di lokasi untuk menjalankan pemeriksaan lanjut.
Sejak kes pencemaran kimia di Sungai Kim Kim 7 Mac lalu, lebih 100 pelajar SK dan SMK Tanjung Puteri Resort dikejarkan ke Hospital Sultan Ismail HSI setelah muntah dan pingsan dipercayai terhidu gas kimia. 9 suspek ditahan semalam oleh pihak polis bagi membantu siasatan berkaitan pembuangan sisa kimia di Sungai Kim Kim, Johor. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun, semua suspek direman sehingga 23 Mac ini. Jumlah yang ditangkap ni 9 orang setakat ni, dan kita siasat di bawah kanun kesiasaan Seksyen 278, 284 dan Seksyen 326 kanun kesiksaan. Tambahnya 2 suspek itu ditahan di Johor Bahru manakala 7 suspek lagi ditahan di luar kawasan Johor Bahru. Kes disiasat di bawah Seksyen 278 Kanun Kesiksaan kerana menjadikan udara berbahaya kepada kesihatan, Seksyen 284 Kanun Kesiksaan akibat kelakuan cuai berkenaan benda beracun dan Seksyen 326 Kanun Kesiksaan kerana menyebabkan cedera parah. Muhammad Fuzi ditemui pada istiadat penganugerahan pingat Jasa Pahlawan Negara Kontijen Johor di Johor Bahru. 85% sisa industri di kolam takungan banjir Taman Eng En berhampiran Sungai Kelang Selangor sudah dibersihkan. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari berkata pembersihan sepenuhnya dijangka dapat dilakukan secepat mungkin bagi menghalang sisa bahan kimia mengalir ke Sungai Kelang. Kita dah tangani, pertamanya saya nak maklumkan ia berlaku di kolam takungan dan kita telah mengambil langkah awal menghalang aliran air itu ke sungai. Jadi sebenarnya tidak berlaku pencemaran ke Sungai Kelang. Dia hanya di kolam takungan yang berpotensi mengalir ke Sungai Kelang. Tetapi alhamdulillah luas dan agensi MPK, Jabatan Alam Sekitar dan semua agensi berkenaan JPS ambil tindakan cepat dan pantas. Beliau berkata demikian selepas menghadiri istiadat pembukaan mesyuarat pertama persidangan penggal kedua Dewan Negeri Selangor ke-14 yang disempurnakan oleh Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Katanya pihaknya masih menunggu laporan penuh Lembaga Urus Air Selangor luas bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab melakukan pembuangan sisa industri ke dalam kolam takungan berkenaan. Sampel air sudah diambil sebelum membawa pihak terlibat untuk pendakwaan. Khamis lalu 21 bahan kimia daripada sisa industri dikesan dibuang ke dalam kolam sehingga membawa kepada pencemaran kolam takungan terbabit. Peralihan aset tidak menguntungkan tabung haji TH menerusi langkah pemulihan dan penstrukturan semulanya menerusi syarikat tujuan khas SPV di bawah Kementerian Kewangan meningkatkan peralihan aset kepada RM76.5 bilion berbanding tanggungan RM75.5 bilion. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata ini membolehkan hibah dilaksanakan selaras dengan Akta Tabung Haji 1995. Keseluruhan itu melibatkan 19.9 bilion nilai pindah kepada aset yang underperforming ini, menyebabkan dengan itu kita telah berjaya memulihkan, yang ini kena rekod di sini ya, memulihkan kita punya balance sheet daripada yang dulu aset lebih rendah daripada tanggungan, sekarang dengan kejayaan pemulihan dan penstrukturan semula, kita pada Disember 2018 telah berjaya meletakkan aset kita 76.5 bilion berbanding dengan tanggungan dan deposit 75.5 bilion, 75.5 bilion. Ini bermakna kita telah menutup lubang yang telah dibuka luas oleh pimpinan sebelum itu, dan dengan itu kita akan insya-Allah mengeluarkan hibah yang akan kita announce bukan di sini insya-Allah dalam masa terdekat. Tambahnya proses pemindahan aset tidak menguntungkan itu berjumlah RM19.9 bilion melibatkan 29 hartanam, 1 syarikat tidak tersenarai dan 106 sekuriti aset domestik. Akta Tabung Haji 1995 mensyaratkan hibah atau dividen tidak boleh dibayar jika tanggungan iaitu hutang atau liability TH melebihi aset yang ada. Keseluruhan itu melibatkan
Parlimen Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya serangan pelampau dan pengganas di dua masjid di Christchurch, New Zealand baru-baru ini. Anggota Parlimen yang bersidang turut menzahirkan simpati kepada mangsa dan keluarga mereka yang terlibat dengan keganasan itu. Kita amat bersedih di atas kejadian ini dan mengutuk sekeras-kerasnya akan perbuatan tersebut. Serangan terhadap dua masjid oleh seorang pelampau dan pengganas merupakan satu perbuatan yang sangat ganas, jelek dan keji. Justru ia harus dikecam sekeras-kerasnya oleh semua pihak. Bagi pihak Parlimen Malaysia, saya mengucapkan takziah dan simpati yang amat tinggi kepada keluarga dan mangsa yang telah terkorban dan tercedera. Beliau berkata Parlimen Malaysia mengambil pendirian sama dengan kerajaan New Zealand dalam menolak keganasan, kebencian dan kekerasan dalam segenap bentuk. Keyakinan diletakkan kepada kerajaan negara Kiwi itu dalam memastikan keadilan dapat dilaksanakan bagi mangsa-mangsa dan mengembalikan keamanan serta keharmonian negara itu. Kesemua ahli-ahli yang berhormat turut bangun serta bertafakur sejenak bagi memperingati mangsa yang terkorban dalam tragedi berkenaan. Usul terkempar mengutuk insiden keganasan di Christchurch itu dikemukakan oleh ahli Parlimen Port Dickson, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setelah sekian lama menjalankan operasi penjagaan kanak-kanak tanpa kebenaran serta tiada perakuan pendaftaran Jabatan Kebajikan Malaysia JKM, Pusat Tahfiz Amal di Jalan Zamrud Pekan Lama Sungai Petani akhirnya akur apabila disita tengah hari tadi. Menurut Penguatkuasa Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kedah, silibus pembelajaran kanak-kanak itu diragui kerana tiada petunjuk menunjukkan mereka beroperasi sebagai pusat tahfiz. Buku-buku agama, bahkan buku teks sekolah juga tiada ketika pemeriksaan dilakukan. Tindakan sitaan itu dilakukan sepasukan penguatkuasa dari JKM yang turut dibantu Jabatan Agama Islam Kedah, polis serta pihak berkuasa tempatan PBT siang tadi. Menurut pengarah bahagian penguatkuasaan dan undang-undang Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Putrajaya, Ahmad Rashid, tindakan sitaan itu selari mengikut Seksyen 51 Akta Pusat Jagaan 1993 Akta 506. Pusat jagaan Akta 506 ni memang tak ada, dan saya difahamkan bahawa permohonan untuk kelulusan telah pun diberikan, tapi sebenarnya dalam proses, bukan kelulusan, tapi dia orang mendakwa berdapat kelulusan, tapi maklumat daripada saya dapat belum lagi bila kelulusan dalam tindakan pihak berkenaan. Itu yang terkini lah. Bagaimanapun, premis 14 pintu itu telah dikosong terlebih awal dan memudahkan penugasan pihak penguatkuasaan. Menurut Ahmad, JKM memberikan tempoh 21 hari kepada pihak pusat tahfiz berkenaan untuk mengemukakan dokumen bagi membolehkan pusat ini didaftarkan. Sekiranya gagal, premis berkenaan terus disita sehingga arahan mahkamah dikeluarkan. Kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 16A Akta Pusat Jagaan 1993 Pindaan 2007. Semalam dilaporkan sebuah pusat jagaan kanak-kanak fakir miskin di Sungai Petani mempergunakan kanak-kanak untuk tujuan mengutip derma dengan menggunakan nama agama bagi meraih simpati ramai. Namun pendedahan lanjut mendapati hanya 11 orang kanak-kanak dan 211 penghuni di sana adalah anak yatim, manakala selebihnya adalah kanak-kanak yang masih mempunyai waris dan penjaga. Sementara itu, Sultan Sharafuddin Idris Shah menitahkan agar sekolah tahfiz swasta yang tidak didaftarkan di bawah Jabatan Agama Islam Selangor JAIS ditutup. Titah baginda, penutupan juga perlu dilakukan ke atas sekolah-sekolah yang tidak mempunyai kurikulum serta sistem pendidikan akademik moden. Di negeri Selangor sahaja terdapat sejumlah 15,000 pelajar tahfiz di 263 sekolah swasta tahfiz yang berdaftar dengan Jabatan Agama Islam Negeri Selangor JAIS. Beda menitahkan sekolah-sekolah swasta tahfiz yang tidak berdaftar dengan JAIS dan tidak mempunyai kurikulum dan sistem pendidikan akademi moden hendaklah ditutup dan ditamatkan.
Baginda bertitah demikian pada istiadat pembukaan persidangan penggal kedua Dewan Undangan Negeri Dun Selangor. Dalam pada itu, Sultan Sharafuddin Idris Shah menitahkan kerajaan negeri supaya melaksanakan penguatkuasaan yang lebih serius terhadap mereka yang melepaskan sisa-sisa buangan ke sungai. Sultan Selangor bertitah, baginda telah dimaklumkan bahawa 4 atau 5 batang sungai di Selangor telah tercemar dengan bahan-bahan buangan dari sisa pepejal dan sisa toksik. Dari mana bang? Di kunci. Itu dah. Remaja didakwa sebar video serangan masjid. Kembali bertemu. RM1,000 hingga RM10,000 sebulan dibayar bagi melindungi aktiviti haram yang dijalankan di pusat urut selain mengelak dikenakan tindakan oleh pihak berkuasa. Mengambil kira jumlah pusat urut yang ada, nilai suapan dikatakan mencecah RM20 juta sebulan atau lebih RM200 juta dalam bentuk rasuah bertukar tangan setahun. Antara dalang melindungi pusat urut haram, penjawat awam yang diberi tanggungjawab menguatkuasakan peraturan dan undang-undang. Di bandar besar seperti Johor, Pulau Pinang, Selangor dan Kuala Lumpur, kewujudan pusat urut bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Sumber memaklumkan di ibu negara sahaja dianggarkan terdapat 379 lesen pusat urut dikeluarkan tahun lalu. 146 pusat urut dikesan beroperasi tanpa lesen. Hasil riskan mendapati kebanyakan pusat urut menjalankan aktiviti yang melanggar syarat permit, termasuk menawarkan perkhidmatan tidak bermoral dengan kadar bayaran antara RM120 hingga RM220. Jelas timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM Datuk Seri Azam Baki, pulangan lumayan yang diperolehi pemilik premis menyebabkan ada yang tumpang sekaki mahu mengaut hasil. Riskan juga mendapati ada segelintir penjawat awam dan kumpulan kongsi kelab terbabit melindungi kegiatan tidak bermoral ini. Kali ini MACC would like to give kind of penekanan ataupun warning kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Tak kira daripada agensi penguatkuasa ataupun pihak awam. Sehabis mungkin kita akan cuba menjalankan tindakan yang berbentuk integrity testing ataupun undercover operation. Ada pihak-pihak yang mengatakan tak apa, MACC mungkin tak sampai pada tempat kita, tapi kami akan sampai. Saya menyatakan di sini kita akan sampai ke tempat-tempat demikian. Kelemahan penguatkuasaan dalam kalangan agensi kerajaan turut dikaitkan antara punca lembakan pusat urut. Bayangkan baru hendak pasang papan iklan premis, sudah ada pihak yang datang memberi salam perkenalan. Mau tidak mau sejumlah bayaran terpaksa dibayar secara bulanan dari serendah RM1,000. Gangsters yang minta perlindungan pun kami akan tangkap. Bila kita buka, dia datang. You want protection? Because this money, dia kata, is the protection to take care of your outlet. Siasatan mendapati setiap bulan ada pengantara yang akan datang mengutip wang perlindungan. Hasilnya akan diagihkan sesama mereka dengan si ketua, dipercayai memperoleh pelanggan sehingga 30% dari jumlah kutipan. Tegas Datuk Seri Azam, SPRM sentiasa berada di serata tempat dalam melakukan pemantauan dan mengumpul maklumat risikan tanpa disedari oleh pihak berkenaan. Operasi juga akan diperluas ke seluruh negara selain pemantauan berterusan. Akta pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan 2001 juga mungkin digunakan yang diyakini memberi impak lebih besar. Kita akan bawa benda ini kepada meja perundingan kabinet di bawah Jawatankuasa Mencegah Rasuah Parlimen. Sekarang ni dah ada JKMR kan, Jawatankuasa Khas Mencegah Rasuah Parlimen. Segala kan di situ, bila dibawa isu situ, cepat diperbincangkan, cepat dilurus. Serentak itu, SPRM menerusi OP Jejak dan OP Kotaraya mula memburu dalang terlibat sama ada yang memberi atau menerima habuan untuk melindungi pusat urut haram. Hasil operasi khas di 16 lokasi berasingan pagi tadi, 7 orang awam dan 7 penjawat awam termasuk seorang ketua balai polis diberkas. Hasil risikan selama 3 bulan, operasi digerakkan oleh 40 anggota dan pegawai SPRM Putrajaya yang dibagikan kepada beberapa kumpulan. Kesemua suspek ditahan di sekitar Lembah Kelang.
Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM, Datuk Seri Azam Baki ketika mengesahkan tangkapan berkenaan turut mendedahkan kesemua mereka dipercayai terlibat dengan kegiatan mengutip wang rasuah daripada pengusaha rumah urut haram di beberapa lokasi sekitar ibu negara. Manakala orang awam yang ditahan pula berperanan sebagai perantara antara polis dan pengusaha premis terlibat. Difahamkan sejumlah wang tunai turut dirampas untuk siasatan lanjut. Kesemua yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat SPRM Putrajaya untuk tindak lanjut. Kesemua mereka akan diriman esok. Kes disiasat mengikut Seksyen 16 dan 17 Akta SPRM 2009. Bahagian Kaunter Terorisme Cawangan Khas Bukit Aman menahan 13 individu yang dipercayai terlibat dengan kumpulan pengganas. Kesemua suspek ditahan dalam operasi di sekitar Semporna dan Tambunan, Sabah antara 11 dan 12 Mac lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Fuzi Harun dalam satu kenyataan berkata, hasil kerjasama cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontijen Sabah dan Unit 69 Komando, suspek terdiri daripada 12 warga Filipina dan seorang rakyat tempatan ditahan. Kesemua disyaki terlibat menganggotai beberapa kumpulan sama ada Abu Sayyaf Group ASG, kumpulan pengganas Maute atau kumpulan Royal Sulu Force. Dua daripada suspek disyaki terlibat dalam insiden serangan di Lahad Datu dan Semporna pada tahun 2013, sementara 5 lagi dipercayai pernah terlibat dalam insiden serangan di Bandar Merawi, Filipina pada tahun 2017. Ada juga antara suspek yang ditahan kerana terlibat dalam memberi perlindungan kepada elemen-elemen pengganas asing yang bersembunyi di Sabah. Kesemua yang ditahan disyaki melakukan kesalahan-kesalahan berkaitan keganasan kerana kesiksaan Akta 574 dan disiasat mengikut prosedur di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012. Polis masih memburu saki-baki ahli kumpulan pengganas yang dipercayai masih bersembunyi di negara ini, khususnya di Sabah. Mahkamah Magistrate Bukit Mertajam menetapkan 4 April depan untuk sebutan semula kes bekas pekerja salon K. Vita Waran yang didakwa atas pertuduhan memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan kematian. Pendakwaan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Magistrate Jamaliah Abdul Manap menetapkan tarikh itu selepas timbalan pendakwa raya M. Kalai Vanan memaklumkan mahkamah bahawa laporan bersiasat mangsa belum diterima. Pada 11 Februari lalu, Vatis Warren, 21 tahun yang memandu kereta jenis Toyota Vios ketika kejadian mengaku tidak bersalah, menyebabkan kematian rakannya yang juga penuntut kolej swasta di kilometer 4 Jambatan Pulau Pinang menghala ke seberang perai. Sabit kesalahan boleh membawa kepada hukuman penjara maksimum 10 tahun dan denda sehingga RM20,000 dan boleh hilang kelayakan lesen memandu tidak lebih 3 tahun. Dalam kejadian kira-kira jam 2.54 pagi itu, kereta utility sukan SUV Mazda CX-5 yang dipandu Yun Peng terhumban ke laut selepas keretanya terlibat dalam kemalangan dengan kereta jenis Toyota Vios dipandu tertuduh. Kenderaan dan mayat Yun Peng dikeluarkan dari dasar laut selepas 2 hari dalam keadaan mangsa tersepit di tempat duduk pemandu dengan tali pinggang keledanya masih dipasang. Kerajaan New Zealand akan mengumumkan undang-undang senjata api baru dalam tempoh beberapa hari lagi. Perdana Menteri Jacinda Ardern juga menggalakkan pemilik senjata api untuk secara sukarela menyerahkan senjata api masing-masing kepada pihak berkuasa. In fact, I strongly believe that the vast majority of gun owners in New Zealand will agree with the sentiment that change needs to occur. I in fact believe that they will be with us. Walaupun tidak memberi sebarang perincian mengenai pembaharuan yang akan dilakukan, Ardern sebelum ini menyokong larangan ke atas senjata automatik. Kata beliau, Kabinet New Zealand secara prinsip bersetuju dengan undang-undang senjata api baru yang bakal diperkenalkan. Tindakan diambil susulan serangan keganasan di 2 masjid di Christchurch yang meragut 50 nyawa.
Seorang remaja berusia 18 tahun didakwa di sebuah mahkamah di Christchurch, New Zealand atas tuduhan berkongsi klip video penstriman serangan pengganas ke atas Masjid Al-Nur. Remaja itu juga berdepan satu lagi tuduhan iaitu menyiarkan gambar masjid itu dengan keterangan sasaran yang diperoleh dan satu lagi mesej perbualan yang berbau hasutan dan keganasan melampau. Hakim Mahkamah Daerah Christchurch, Stephen O'Driscoll mengeluarkan perintah agar nama tertuduh yang bawah umur itu tidak disiarkan. Walau bagaimanapun, permintaan agar remaja itu dibebaskan atas ikat jamin ditolak oleh hakim. Jika sabit kesalahan, remaja itu berdepan hukuman penjara maksimum 14 tahun bagi setiap pertuduhan. Polis dalam pada itu menegaskan remaja itu tidak terlibat dalam serangan pengganas pada Jumaat lalu. Sukan, keputusan Seri Satu Sama yang diraih semalam memang amat penting buat Dato' Ong Kim Swee sebelum senarai 23 pemain diumumkan Rabu ini. Dan semestinya persembahan yang ditampilkan pada pemain-pemain diambil kira dalam membentuk kombinasi terbaik. Dengan tempoh 3 hari yang dimiliki, memang masih banyak yang perlu dilakukan sebelum aksi pembukaan kelayakan Piala AFC bawah 23 menentang Filipina Jumaat nanti. Paling menonjol sudah tentu penjaring gol negara Nick Alias. Jaringannya pada masa kejuaraan jelas amat melegakan kem Malaysia yang ketinggalan menerusi gol Brandon Wilson pada minit ke-50. Dan semestinya Nick Azli turut mengintai slot untuk membarisi senarai 23 pemain yang akan dinamakan Dato' Ong Kim Swee nanti. Alhamdulillah, syukur dapat menjadikan gol semalam. Mungkin lepas ni untuk gol semalam, kalau aku bagi peluang, saya akan cuba buat yang terbaik lagi. Untuk program hari ini, Dato' Kim Swee hanya memilih sesi recovery bagi memulihkan kesemua pemain, memulihkan tahap kecergasan masing-masing. Ada sedikit kecederaan yang dialami Dinesh pada perlawanan semalam, namun ia tidak membimbangkan Dato' Kim Swee berbaki 3 hari lagi sebelum pertemuan menentang Filipina. Tidak, saya hanya akan mengumumkan senarai 23 pemain pada 20 hari bulan nanti, di mana kita mempunyai satu ataupun 2 sesi latihan di mana saya ingin menilai beberapa pemain lagi untuk beberapa posisi yang penting. Jadi terpulang pada 2 hari nanti dalam latihan, para pemain harus menunjukkan prestasi yang lebih baik jika ingin terpilih. Malaysia akan memulakan kempen kelayakan Piala AFC bawah 23 tahun menentang Filipina Jumaat ini, diikuti pertemuan menentang Laos pada 24 Mac sebelum bertemu China 2 hari berselang. Sekian berita TV9 malam ini, mengakhirinya saksikan keindahan panorama di Xinjiang, China. Saya Amin Haidar Abdul Rahim. Assalamualaikum dan sampai jumpa.